Sambung perbincangan kita berkenaan dengan tafsir Al-Quranul Karim, khususnya berkenaan dengan surah Al-Kahfi yang kita ambil daripada kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Mudah-mudahan perhimpunan dan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang masih lagi dalam ayat yang pertama, di mana pada pertemuan yang lepas kita telah bincangkan berkenaan dengan kenapakah Allah Subhanahu wa taala telah memulakan surah Al-Kahfi dengan terlebih dahulu memulakan dengan kalimat Alhamdulillah. Itu segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya ini Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya pada Al-Quran itu suatu yang bengkok yang terpesong. Ini pada pertemuan yang lepas kita telah bincangkan sedikit berkenaan dengan ayat yang pertama, cuma kita tak ambil secara perinci. Baik, jadi kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya, iaitu pada Al-Quran, sebagian ulama kata padanya itu pada Nabi SAW, tiada sesuatu yang bengkok terpesong. Maknanya dalam Al-Quran tidak ada yang terpesong, tidak ada yang melanggar ataupun yang bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita katakan padanya, sebagian ulama mengatakan padanya itu pada Nabi SAW suatu yang tidak yang bengkok. Maksudnya Allah Taala tak jadikan pada Nabi SAW ni suatu yang bengkok yang terpesong. Maksudnya diri Nabi SAW sebagaimana yang kita maklum, Nabi ini bukan kata Nabi kita je, bahkan segala Nabi-Nabi dikurniakan ataupun ditetapkan mesti ada 4 sifat, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Amanah, apa maksud amanah? Amanah telah kita bahas kerana perbincangan akidah. Maknanya apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan, maka mereka menyampaikan, tidak tersembunyi. Kecuali apa yang mereka tak diperintahkan untuk disampaikan, ataupun apa yang Allah Ta'ala larang untuk disampaikan, yang tu mereka tak sampaikan. Tapi selagi mana perkara tu diperintahkan untuk disampaikan, maka mereka akan menyampaikan. Itu dimaksudkan dengan amanah. Baik. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas. Tetap benar, iaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ni, kata Allah tetap benar lagi menjadi pengawas. Makna apa maksud pengawas? Al-Quran ni menjadi benda yang mengawal diri kita daripada mengikut hawa nafsu. Itu maknanya. Seperti orang yang tak nak ikut Al-Quran ni adalah orang yang mengikut hawa nafsu, orang yang melanggar aturan syarak, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ambil Al-Quran sebagai pedoman hidup, ataupun orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan, insya-Allah dia tak akan terpesong. Insya-Allah hidupnya sentiasa akan terpandu, akan di dalam kalangan orang yang mengikut aturan ataupun ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan Al-Quran ini sebagai pengawas, penjaga kita. Dengan maksud kalau kita tinggalkan Al-Quran, hidup kita ni tak terjaga. Hidup kita ni tak terurus, hidup kita ni tak tenteram, sebab kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah, kalau kita nak jadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena jadikan Al-Quran sebagai pendamping hidup kita. Dengan maksud yang lain, kalaulah kita sebut saja kita ni nak jadi orang yang berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kehidupan kita jauh dengan Al-Quran, tak ada apa maknanya. Sebab tu perkataan kena seiring dengan perbuatan. Kalau ikrar kita untuk bersama dengan Allah Ta'ala, kena jadikan Al-Quran sebagai pendamping kita. Kalau kita kata kita nak ikut Nabi Muhammad SAW, kita kena jadikan Al-Quran sebagai pendamping kita. Dustur dipanggil, maknanya perlembagaan hidup kita ni kena jadikan Al-Quran sebagai pedoman, panduan, perlembagaan dalam hidup. Bukan sebagai Al-Quran tu bukan sekadar panduan ataupun perlembagaan negara sahaja, bahkan Al-Quran adalah perlembagaan bagi hidup kita sendiri. Sebab tu kata ulama, kalau nak melihat tertegaknya perlembagaan Al-Quran di peringkat negara, tegakkan dulu perlembagaan Al-Quran itu dalam diri kamu. Bila kamu amalkan isi kandungan Al-Quran, kamu jadikan Al-Quran ini sebagai berada di hadapan kamu ikut panduan Al-Quran, insya-Allah Allah Ta'ala akan murahkan kepada kamu suatu tempat atau suatu keadaan yang mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bercerita kita nak negara ikut Al-Quran, tapi hidup kita sendiri pun kita tak nak ikut Al-Quran, dia takkan jadi. Takkan jadi. Sebab Allah Ta'ala anugerahkan kita tempat yang elok, aturan yang elok,
percaturan yang elok adalah dengan diri kita sendiri. Memulakan dengan diri kita. Kalau semua kita di kalangan orang yang ikut aturan Al-Quran, insya-Allah Allah Taala bagi apa yang kita nak. Kamu nak negara yang ikut aturan Al-Quran, letakkan dulu, pasakkan dulu, pancakkan dulu hidup kamu itu berdasarkan kepada perlembagaan Al-Quranul Karim. Jadi itu dimaksudkan dengan Al-Quran dan menjadi pengawas kepada hidup kita. Baik. Turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang sekeras-kerasnya dari sisi Allah. Jadi Allah Ta'ala terangkan bahawa Al-Quran itu diturunkan adalah untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang sekeras-kerasnya dari sisi Allah. Al-Quran bukan sekadar untuk memberikan peringatan gembira, bahkan Al-Quran juga adalah untuk memberikan peringatan keras kepada orang yang melanggar ataupun orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut sebagai qayyiman liyunzira, indar maksudnya amaran keras. Kalau tabsyir ataupun bisyarah itu maksudnya kegembiraan. Kalau indar maksudnya amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk memberikan amaran kepada orang-orang yang ingkar. Apa amaran Allah? Iaitu dengan azab yang sekeras-kerasnya dari sisi Allah. Itu bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak nak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan diturunkan azab yang sekeras-kerasnya kepada mereka. Ini maknanya. Termasuk juga orang yang sekadar menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tak nak ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga turut mendapat amaran yang keras daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sekadar mengatakan saya ni beragama Islam. Ada orang yang sekadar mengatakan saya ni beriman kepada Allah. Ada orang yang mengatakan saya ini bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ada langsung syariat ataupun tak ada apa pun yang dikendaki oleh agama yang dilakukan oleh mereka ataupun oleh orang tersebut. Sekadar mengakui sahaja, tapi tindak tanduknya langsung tak mencerminkan bahawa dia sebagai seorang yang beragama Islam ataupun sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena hati-hatilah supaya kita tak masuk di kalangan orang yang hanya sekadar mengatakan kita ni beriman kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad, tapi hidup kita tak mencerminkan kita ni sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amaran keras kepada orang yang ingkar. Kalau ingkar dengan arahan Allah, ataupun orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi teruk, itu tak beriman. Kalau orang yang dah beriman tapi tak nak ikut pula, sebab bila sebut beriman ni maknanya bukan sekadar beriman, tapi maksud kita dah masukkan diri kita ni dalam kalangan orang yang nak melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu ikrar kita. Bila kita sebut saja kami ni beriman kepada Allah, ataupun kita ni beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kita telah berikrar bahawa kita akan melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu mungkin. Dalam keadaan kita nak melaksanakan apa yang Rasulullah bawa, banyak benda yang kita tercuai, banyak benda yang kita gagal untuk sempurnakan. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Ada orang kata saya tak nak buat. Sebab tak nak buat, sebab saya tak mampu. Buat pun tak, macam mana kata tak mampu? Buat dulu. Sebab tu kena buat dulu, usaha dulu, cuba dulu. Sempurna dapat buat tak buat ataupun dapat menyempurnakan kewajipan tersebut ataupun tidak, itu cerita lain, nombor dua. Sebab tu dekat akhirat esok kita tak akan ditanya apakah kita telah menyempurnakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tapi kita ditanya apakah kita usaha untuk buat benda tu. Sebab kita sebagai manusia ni memang dalam kita berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, banyak berlaku kecuaian, banyak berlaku kekurangan, banyak berlaku disebut sebagai ketaksiran. Kekurangan kita, kecuaian kita dalam kita melaksanakan amal ibadat kita banyak sangat. Dalam kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan banyak sangat. Itu yang kita buat. Yang kita tak buat pun banyak lagi. Tapi sekurang-kurangnya kena cuba dan usaha. Kalau cita-cita nak buat langsung tak ada, ni berat ni. Ini berat. Baik. Dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal yang saleh. Dan Al-Quran juga memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal yang saleh. Apa berita gembira tersebut? Kata Allah,
bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bahawa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengerjakan amal-amal yang soleh. Nampak? Allah Taala tak sebut siapa yang beriman kepada Allah, tapi Allah Taala sebut siapa yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amal-amal yang soleh. Maknanya beriman sahaja, tapi kalau tak beramal, tak dapat kita termasuk dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Nak masuk dalam kalangan orang yang Allah Taala sebutkan wa yubasysyirul mu'minin, Allah Taala memberikan khabar gembira kepada orang beriman, tapi ya'maluna as-salihat, dia beramal juga dengan amalan yang baik. Apa dia? Lahum ajran hasana, dia dapat balasan yang baik. Apa dia? Syurgalah. Makithina fihi abada, mereka tinggal tetap di dalamnya, dalam syurga selama-lamanya. Bukan kata sekejap, bukan kata setahun 2 tahun, selama-lamanya. Balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab tu penting kita ni kena usaha untuk melakukan amal soleh. Sebutkan tadi kan, kalau kita buat amal soleh pun banyak lagi yang kita tak mampu nak laksanakan. Dalam kita buat pun banyak lagi kecuaian, banyak lagi kelumpungan dan sebagainya, kekurangan dan sebagainya. Apalah lagi kalau kita tak buat. Sebab tu penting kita ni jadi di kalangan orang yang beramal soleh. Amal soleh ni bukan satu dua benda. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah. Kitab tu ada 2 jilid. Ada bahagian pertama disebutkan tentang ikrar kita, janji kita dengan Nabi SAW, apa yang Allah Ta'ala perintahkan ataupun apa yang Rasulullah suruh yang kita nak kena buat. Kitab tu tuan-tuan, saya syorkan siapa yang nak tengok apa sebenarnya kita sebagai orang Islam yang kena buat, kena baca kitab tu. Disebutkan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahagian yang pertama adalah apa yang Allah Ta'ala perintahkan ataupun apa yang Rasulullah bawa kat kita ni yang kita nak kena buat. Itu satu. Bahagian yang kedua pula, apa yang Rasulullah suruh kita tinggalkan, maksud jangan buat, itu cerita lain. Dalam Nabi suruh kita buat pun berapa banyak yang kita tak buat. Dalam benda yang Rasulullah larang kita jangan buat, berapa banyak pula yang kita buat. Tapi kalau dapat sempurnakan tu, insya-Allah kita di kalangan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tu ceritanya. Sebab tu kita ni kena pegang kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat benda amal yang kita buat ni walaupun sikit, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pegang langsung yang kita buat ni adalah dengan kekuatan dan kehebatan kita. Tak ada. Yang kita boleh pergi solat jemaah, yang kita boleh hadir kuliah, yang boleh kita dengar apa yang disampaikan, yang kita boleh berzikir, boleh baca Quran dan sebagainya, segala amal-amal yang soleh. Jangan ada sikit pun kita ingat yang tu amal daripada kita. Jangan ingat itu kekuatan kita. Kita beramal, jangan ingat itu adalah daripada kekuatan kita, kehebatan kita. Tak, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni tak ada apa. Kalau nak nilai betul-betul berapa banyak lagi benda yang kita tak laksanakan lagi. Tak payahlah kita perasan yang kita ni dah buat banyak baik kebaikan. Tak payahlah kita perasan saya dah berzikir banyak. Satu hari 1000 la ilaha illallah rasa banyak dah. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, satu hari tak kurang daripada 2-3 ribu kali. Kita rasa macam kita selawat dah banyak. Kekasih-kekasih Allah tak kurang satu hari 1000 ke 2000 kali selawat. Kita rasa kita ni baca Al-Quran dah banyak. Kekasih-kekasih Allah tak kurang daripada sebulan sekali, sekurang-kurangnya sekali khatam. Kita kata kita ni di kalangan orang yang banyak amalan, tapi mata kita tak jaga, tangan kita tak jaga, mulut kita tak jaga, telinga kita tak jaga. Banyak benda yang kita tak dapat sempurnakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pegang apa yang kita buat ni, walaupun sikit benda tu, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Allah, pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong kita ni, tak ada apa ni. Berzikir 10,000 pun, kalau kata 10,000 tu Allah Taala tak pimpin kita boleh sampai 10,000, tak sampai kita. Itu sampai 10,000. Lepas tu kalau kata ada pula riak, ada pula rasa ujub, lepas tu sum'ah pula, rasa takabur pula, tu lagi banyak masalah. Sebab tu dalam apa juga keadaan pun amal soleh ni kita kena jaga. Maksudnya kena usahakan buat baik, tapi dalam sesama ikhlaskan, kerana Allah Subhanahu wa taala kena ingat apa yang kita buat itu semua adalah anugerah pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa kita ni ada langsung kekuatan, kita rasa kita ada kehebatan, tidak. Sebab tu disebutkan bahawa la haula wala
quwwata illa billahil aliyyil azim. Kebaikan yang kita buat adalah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kita tinggalkan pun dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan maksiat bukan sebab kita baik. Kita tinggalkan maksiat hari ni, kita tak buat jahat bukan sebab kita ni hebat, kita ni orang yang warak, zuhud dan sebagainya. Tidak. Itu adalah pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena nampak pandangan ataupun kena nampak bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan perkara tersebut. Baik. Baru dah akan jadi amal yang soleh. Kalau tak, sebagian daripada orang dia rasa banyak dah amal dia. Nanti sampai ke akhirat tengok-tengok habis, rupanya tak ada apa, kosong. Tapi sikit dia tinggal. Tapi masih hidup atas muka bumi tu rasa-rasa banyak dah beramal. Rupa-rupanya masa dia beramal banyak-banyak tu dia rasa riak, dia rasa takabur. Ataupun riak, takabur tak, tapi dia rasa ujub. Ujub ni maksudnya dia rasa wah hebat. Rasa dengan wah orang lain tak sampai macam dia. Orang lain tak mampu nak berzikir macam dia. Orang lain tak mampu baca Quran macam dia. Orang lain tak mampu berselawat satu hari 1000 kali macam dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu kena minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut beriman dan beramal soleh. Kenapa Allah Taala sebut beriman? Sebab pegang dulu Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak sebut siapa yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, tapi Allah Taala sebut beriman, iman dulu. Maksud pegang dulu kepada Allah dan beramal soleh. So, amal soleh kamu tu adalah ikut keimanan kamu, pegangan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya orang yang beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepada mereka syurga yang mana mereka tinggal tetap di dalamnya, bukan sehari dua hari tetapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Allahu Akbar. Syurga ni bukan macam dunia ni kan. Nabi sebut apa? Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala qalba wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni benda yang tak pernah terlihat di mata, terlintas di hati, tak pernah terdengar kat telinga dan sebagainya. Itu syurga. Tak pernah nampak. Kita rasa macam sangat cantik satu tempat yang kita pergi, sangat cantik tempat tu. Tapi kalau dibandingkan dengan syurga, tak ada. Tak ada apa pun. Benda yang kat atas kat muka bumi ni, kata ulama, secantik-cantik tempat atas muka bumi ni nak dibandingkan dengan syurga langsung tak ada. Bayang pun tak ada. Sebab Allah Subhanahu Taala sediakan adalah benda yang tak dapat dibayangkan dalam pemikiran kita. Selagi mana terlintas, itu bukan syurga lagi. Kemudian dibahaskan pula lah kita nak dapat syurga yang tertinggi itu apa syarat-syaratnya. Tak jelaskan di sini. Kita ringkaskan sahaja. Itu dijelaskan insya-Allah kalau kita sampai kepada kitab-kitab yang lain kita akan bahaskan. Yang mana itulah Allah Subhanahu Taala akan anugerahkan kepada mereka syurga yang mereka kekal selama-lamanya. Baik, maksudnya tak keluar dah, masuk terus tetap dalam tu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-9. Baik, yang ini tak masuk lagi tentang kisah Ashabul Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang keempat, dan juga Al-Quran itu memberikan amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Na'udzubillah min zalik. Sebagian daripada orang-orang ataupun sebagian daripada manusia mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran kaum Nasrani ataupun Kristian, dia kata Allah Taala ada tiga anak. Tiga Tuhan. Tuhan bapa, Tuhan mak dengan Tuhan anak. Kalau orang musyrikin dia kata Allah Subhanahu wa taala ni malaikat adalah anak Allah. Dia kata anak Tuhan. Jadi dia kata Allah Subhanahu wa taala ni ada anak. Na'udzubillah min zalik. Kalau orang Kristian dia kata Allah Taala ada kata Allah Tuhan ada tiga, Tuhan bapa, Tuhan mak, Tuhan anak.
Kalau orang musyrikin Mekah pula dulu, dia kata malaikat-malaikat ni adalah anak-anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata anak bagi Tuhan. Baik, kita Allah Muhammad dalam ajaran agama Islam tidak, bahkan dibahaskan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu kita ceritakan wahdaniyah bagi Allah, kestakan wahdaniyah pada zat, tetapi juga wahdaniyah ataupun esa pada sifat dan pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang tidak boleh berjisim, Allah Subhanahu Wa Taala zat yang tidak ada jirim, Allah Subhanahu Wa Taala zat yang tidak ada duduk di mana-mana tempat, ruang dan sebagainya, tidak ada bertempat jihad dan sebagainya. Itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang tidak boleh bagi-bagikan seperti jirim dan sebagainya. Itu dibahaskan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu kita ceritakan. Baik, Al-Quran juga memberikan amaran kepada orang-orang yang berkata Allah Ta'ala mempunyai anak. Sebenarnya mereka yang tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, dan tiada juga bagi datuk nenek mereka besar sungguhnya perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Orang musyrik dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan yang ada anak. Anak bagi Tuhan adalah malaikat adalah anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan bidadari juga adalah anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bidadari di kalangan malaikat tu bidadari, mereka adalah anak-anak kepada Tuhan. Ini disebutkan oleh kaum musyrik Mekah suatu ketika dulu, di kalangan kaum jahiliyah. Kat mana dia dapat fahaman tu? Daripada datuk nenek moyang mereka. Dia ambil daripada datuk nenek moyang mereka, kemudian turun-temurun ajaran tu sampailah ke zaman Nabi SAW. Antara pegangan masyarakat jahiliah, mereka mengatakan bahawa Tuhan mempunyai anak di kalangan malaikat. Sebab tu tuan-tuan, pesan tok-tok guru kita, pesan alim ulama kita, akidah ni kena belajar betul-betul. Tak boleh turun-temurun. Berapa banyak akidah orang rosak sebab ajaran turun-temurun. Macam orang Melayu kita lah kan, belajar akidah, tapi banyak lagi adat-adat ataupun amalan-amalan dalam masyarakat yang masih lagi bercanggah dengan syarak. Sebab apa? Sebab adat, ajaran turun-temurun dipanggil. Macam tu jugalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Masyarakat jahiliah macam tu jugalah. Sebab tu bila kita baca sirah, tengok apa hujah mereka tatkala diminta supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Rasulullah berhujah, ajak supaya beriman kepada Allah, apa hujah mereka? Ini adalah ajaran datuk nenek moyang, takkan nak tinggalkan. Bila ada orang masuk Islam kata kamu dah tinggalkan ajaran nenek moyang kamu, hujahnya adalah ajaran nenek moyang, hujahnya adalah ajaran ayah kamu. Ini adalah agama ayah kamu, agama mak kamu, agama atuk kamu, takkan kamu nak tinggalkan. Sebahagian benda yang menyebabkan mereka terikat ataupun tak keluar, tak boleh nak berfikir dengan waras adalah dengan mengikut ajaran-ajaran yang terdahulu. Sebab tu agama kita, kata ulama, kena belajar betul-betul supaya kita tak terikat dengan ajaran-ajaran orang terdahulu yang bercanggah dengan syarak. Kalau ajaran-ajaran terdahulu tu bersifat petua-petua yang tak bercanggah dengan syarak, tak ada masalah. Tapi berapa banyak juga yang bercanggah dengan syarak, yang tahyul, yang khurafat, berapa banyak. Dan benda tu masih lagi, orang kata apa, berleluasa, masih lagi berjalan sampai sekarang ni. Bila kata ni adalah ajaran orang dulu, orang tua-tua kita buat macam ni dulu. Kadang-kadang bila berhujah tak boleh hujah dia orang tua-tua. Bila sebut orang tua ni macam betul semua. Itu masalah juga tu. Dia sebut orang tua macam betul semua. Orang tua tu buat, takkan orang tua tu buat tu salah? Tak. Kalau benda yang salah, salah lah. Benda yang betul-betul. Berapa banyak kalau nak cerita macam tu, susahlah. Agama kita ni bukan ikut ajaran orang tua-tua, tak. Agama kita ni ada dia punya disiplin dia, ada kaedah dia. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW bukan mengikut suka-suka je, mengikut emosi, mengikut hawa nafsu. Tidak. Sebab tu banyak orang kata apa, ketika mana Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS menyampaikan risalah ataupun dakwah kepada kaum Arab, lepas tu tak ada dah Nabi. Lepas tak ada dah Nabi, bangsa Arab tak terima Nabi sesudah Nabi Ibrahim AS ataupun Nabi Ismail AS. Lepas tu tak ada dah Nabi yang diutuskan kepada bangsa Arab. Kebanyakan Nabi-Nabi ni adalah kepada Nabi Bani Israel. Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, tu semua Bani Israel. Hatta Nabi Isa AS pun Bani Israel. Bani Israel adalah bani ataupun keturunan umat yang paling banyak terima Nabi.
Kita dah pernah cerita dah, pernah satu hari Bani Israel ni dia bunuh 70 orang Nabi. Berapa banyak Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Kepada bangsa Arab ni tak banyak. Sebab tu dalam perbahasan akidah, dia ada satu perbahasan yang disebut sebagai zaman fatrah. Zaman fatrah ni maksudnya zaman yang kosong daripada dua Nabi. Lepas Nabi Ibrahim tu tak ada dah Nabi. Last sekali orang kata apa, akhirnya dibangkitkan ataupun diutuskan semula, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi SAW. Itulah. Lepas tu tak ada dah. Tapi ada sebahagian daripada masyarakat jahiliah ketika itu yang masih lagi berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Disebutkan sebagai millah ataupun hanif. Jadi pada zaman Nabi SAW, walaupun dikelilingi oleh masyarakat jahiliah, ada beberapa orang lagi yang masih berpegang dengan millah Ibrahim ataupun hanif. Disebut sebagai Hanafiyah ataupun Hanifiyah. Golongan Hanifiyah ni adalah orang yang masih lagi berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Tu dah berapa ribu tahun tu. Tapi oleh kerana tinggal juga di kalangan masyarakat yang mengamalkan dengan amalan yang bercanggah dengan syarak ataupun yang bercanggah dengan ajaran sebenar, yang bercanggah dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, tetap juga mereka ni terpengaruh ataupun ada juga unsur-unsur jahiliah masuk ke dalam diri mereka. Sebab tu dia katakan antara orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS adalah datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Dikatakan Abdul Muttalib adalah orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim. Dia bukan masyarakat, dia bukan jahiliah sembah patung, tidak. Ayah Nabi SAW bukan di kalangan orang yang sembah patung sebagaimana masyarakat jahiliah suatu ketika dulu, tidak. Mereka pegang dengan ajaran tu lagi. Tapi oleh kerana tinggal ataupun dah dikelilingi oleh masyarakat jahiliah, masuklah sepersedikit benda tu bukan dalam diri mereka, tapi orang kata apa, mengganggu ataupun orang kata apa, terlepaslah beberapa amalan jahiliah ke dalam kalangan orang yang masih lagi berpegang kuat dengan ajaran Nabi Ibrahim. Baik. Tapi itulah bila turun-temurun seorang wasak, turunkan lagi benda tu wasak, turunkan lagi ajaran yang wasak tu kepada orang lain, sampai jadi amalan ataupun ajaran turun-temurun sampai zaman Nabi SAW. Bila Nabi suruh masuk Islam, tak nak. Ini adalah ajaran datuk nenek moyang kami, ini adalah ajaran orang-orang dulu, ini ajaran ayah-ayah kami, mak-mak kami dan sebagainya. Sebab tu pesan ulama dalam bab akidah, kita tak boleh bertaklid. Dalam akidah kita tak boleh bertaklid. Ini yang dimaksudkan dengan ayat yang kelima dari surah Al-Kahfi ni. Sebenarnya mereka yang mengatakan Allah Ta'ala mempunyai anak tu tak ada sebarang pengetahuan, tak ada hujah dah. Sebenarnya tak ada hujah. Cakap tu cakap kosong. Cakap tu adalah cakap yang mengikut apa yang orang kata apa yang diungkapkan oleh datuk nenek moyang, ikut macam tu je. Dan tak ada juga bagi datuk nenek mereka, tak ada. Besar sungguhnya perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta sahaja, ikut cakap orang-orang lama, tanpa hujah ataupun tanpa dalil yang jelas nyata. Baik. Dia pula Allah Ta'ala beranak pinak. Malaikat tu bukan satu, bukan dua, banyak malaikat. Jadi dia kata Allah Ta'ala ni, Tuhan ni beranak pinak. Maka jangan pula engkau, yakni wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Yakni tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan untuk memujuk Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut, maka jangan pula engkau, yakni wahai Muhammad, membinasakan dirimu. Sebab apa Allah Ta'ala sebut macam ni? Sebab Nabi kita ni adalah orang yang sangat mengambil berat tentang umat. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat unsing bila ada di kalangan orang yang tak nak beriman. Walaupun Nabi tahu kata benda iman, benda hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sifat fitrah yang ada pada Nabi itu Allah Taala letak Nabi ni orang yang sangat risaukan tentang umatnya. Sebab Nabi tahu kalaulah di kalangan umatnya tak beriman kepada Allah, esok dekat akhirat Nabi pun tak dapat nak tolong. Kalaulah ada orang yang tak beriman kepada Allah akan diseret ke api neraka, Rasulullah pun tak boleh nak tarik dah. Rasulullah boleh syafaatkan orang yang buat dosa besar banyak mana pun, tapi Rasulullah boleh syafaatkan. Sebab itu yang Rasulullah sebut, syafaati li kabair min ummati. Syafaat aku, kata Rasulullah, adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku.
Kita ni dosa besar banyak mana umat Rasulullah ni, tapi kalau beriman kepada Allah, insya-Allah ada bahagian syafaat Nabi. Syafaat Nabi boleh menaikkan syurga orang daripada tingkat bawah ke tingkat atas. Syafaat Nabi boleh mengeluarkan seseorang daripada neraka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia beriman. Syafaat Nabi untuk orang yang ahli kabair, orang melakukan dosa besar yang kita sebutkan tadi juga, masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi boleh keluar masuk dalam syurga. Dan syafaat Nabi adalah untuk memudahkan hisab di hari kiamat esok. Syafaat Nabi juga adalah untuk memudahkan seseorang meniti titian sirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tu tak beriman, kata ulama, Nabi SAW tak boleh nak bantu, sebab tak beriman. Iman tu kunci. Bila kunci tak ada, tak adalah. Tapi kalau iman saja ada kunci dia, tapi dosa tu banyak sangat, insya-Allah Rasulullah SAW boleh syafaatkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ni, kata ulama, adalah orang yang sangat menitik beratkan persoalan umat. Bila benda berkaitan dengan Nabi ni, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah mampu untuk lakukan sebaik mungkin. Nabi akan laksanakan sebaik mungkin. Kalaulah kata urusan tu hanya berkaitan dengan Nabi dan Nabi tak risau. Tapi kalau urusan tu ada kaitan dengan umat Rasulullah, Nabi akan risau, bimbang, takut umat ni tak mampu laksanakan, yang akan menyebabkan mereka tersirit ataupun mendapat sesuatu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu membimbangkan Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, kita baca Syama'il, tengok dalam satu hadis ketika mana seorang sahabat tegur Rasulullah, wahai Rasulullah, tengok Nabi ni rambutnya ada uban. Tengok rambut Rasulullah ada uban selai. Wahai Rasulullah, rambut kamu ni dah ada uban ni. Nabi sebut apa? Syayyabatni Hud. Aku jadi uban adalah disebabkan surah Hud. Ada riwayat sebut surah Hud, surah Al-Mursalat, dan ada beberapa surah lagi yang menyebabkan Rasulullah ni beruban. Ulama' jawab apa? Kenapa surah tu menyebabkan Rasulullah beruban? Bukan diri surah tu, tapi isi kandungan ayat tu. Dalam surah Hud sebagai contoh, apa kata Allah? Fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau istiqamah, wahai Muhammad, dan umat engkau semua kena istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Syura pun ada ayat tu. Tapi kenapa Rasulullah tak sebut syayyabatni syura? Sebab perintah istiqamah dalam surah Syura itu hanya kepada diri Nabi SAW. Tapi perintah supaya istiqamah dalam surah Hud bukan hanya kepada Nabi, bahkan kena juga kepada umat dia. Bila kena ke umat, itu Rasulullah bimbang. Maka kata ulama, itulah yang menyebabkan Rasulullah fikir ni umat ni boleh tak istiqamah, konsisten dengan agama Allah Ta'ala ni. Benda tu menyebabkan Rasulullah beruban. Sebab benda yang sangkut dengan umat, Nabi risau, Nabi bimbang. Dan kita banyak baca kisah, dan jelas kita baca bagaimana kisah ketika Rasulullah nak wafat. Kan ketika mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah nak ambil nyawa Rasulullah, Nabi tanya dulu, apa yang umat aku dapat? Ringkaskan ceritanya. Nabi tanya dulu, umat aku dapat apa, wahai Jibril? Tak nak cerita dah. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, kalau engkau balik hari ni, Allah Ta'ala sambut di malaikat telah pun bersusun, berderet-deret untuk menyambut kedatangan engkau, wahai Muhammad. Bidadari semuanya telah bersedia untuk menyambut kedatangan engkau. Semua sungai, pintu-pintu syurga dibukakan, sungai-sungai, semua nikmat-nikmat dalam syurga telah disediakan oleh engkau, untuk engkau, wahai Muhammad. Nabi tak nak tahu yang tu. Nabi kata, man li ummati mi ba'di. Nabi tanya malaikat Jibril, yang saya nak tahu ni, wahai Jibril, kalau saya wafat hari ni, saya balik bertemu Allah Ta'ala hari ni, umat saya dapat apa? So, itu kebimbangan Rasulullah terhadap umat ni bukan sikit, bukan rendah, tapi terlalu tinggi kasih sayang Nabi kepada umat. Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala pujuk, Allah Ta'ala sebut, janganlah sebabkan ada orang tak beriman Nabi jadi terlalu risau, sampaikan Nabi nak membinasakan diri Rasulullah SAW. Jangan sampai macam tu. Walaupun Nabi faham hakikat hidayah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Nabi risau. Sebab tu kita nak dapat, saya selalu sebut, orang yang hati di kalangan umat Rasulullah ni, tak ada orang yang hatinya macam hati Nabi SAW. Kita ni fikir kadang-kadang masalah umat ni fikir sekejap-sekejap, ataupun fikir dalam ahli qaryah kita. Kita tak pergi jauh. Kadang-kadang kita pergi jauh qaryah kita, kita dah tak nak pandang dah. Perang kat Palestin tu sampai sumbangan, apa je doa sampai. Kat qaryah kita, kita dah tak doa dah, dah terlepas pandang dah. Kadang-kadang tak heran dah kat tempat kita. Tak, siapa yang tak solat, siapa yang tak makan, tak heran. Tapi kesian tu jauh.
Dekat Iraq ada orang tak makan, dekat Palestin perang ada orang tak makan, kita kesian. Dekat jiran sebelah kadang-kadang susah tak makan, kita terlepas pandang. Tapi diri Nabi SAW tak. Nabi hatinya sangat mengambil berat tentang urusan umat. Kalau orang bila Rasulullah ajak beriman, ada yang menolak dakwaan Rasulullah, Nabi sedih tu bukan sebab dihina, dicerca, dimaki, tak. Tapi Nabi sedih sebab Nabi bimbang, kalau kamu tak beriman dengan aku, apa esok kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kamu nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi kena baling dengan batu, Nabi dihalau daripada Taif. Nabi sedih bukan sedih sebab dihalau, diri Nabi tak. Kalau diri Nabi sedih dihalau, Nabi nangis tu kenangkan diri Rasulullah tu, lain doa Rasulullah. Tapi kenapa bila Rasulullah dihalau, doa Rasulullah apa? Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, kerana mereka di kalangan orang yang tak tahu. Nabi hadapkan, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah mereka tak beriman tu mungkin disebabkan kecuaian aku, kekurangan aku dan sebagainya. Semuanya Rasulullah hadapkan, kalau mereka tak beriman tu mungkin sebab aku ni. Nabi langsung tak kata, ya Allah, teruknya diorang ni, sanggup diorang sakitkan aku, lukakan aku, tak. Benda yang Rasulullah terima, parah Nabi, sakit Nabi tu, Nabi tak hadapkan ke Allah, tak. Sebab itu peribadi Nabi. Tapi Nabi sedih sebab kalau tak beriman tu, esok apa kamu nak berhadapan dengan Allah? Apa kamu nak jawab dengan Allah? Apa situasi kamu? Apa keadaan kamu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang Nabi bimbang. Ni yang Allah Taala sebut dalam ayat ni, janganlah pula engkau Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita, sedih terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Allah tak sebut enggan beriman kepada keterangan Al-Quran, bukan sebab Nabi sedih, Nabi diserang secara peribadi, tidak. Wallahu alam. Panjang lagi kalau nak cerita ni, insya-Allah kita berhenti dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah minggu depan kita bahaskan tentang akidah pula. Wallahu alam. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebarang kesilapan, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سمعت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا